Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan moral tingkatan 4, unit yang ke-11, keunikan rakyat Malaysia. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama, nilai patriotisme, nilai kerajinan, nilai berdikari, nilai keberanian dan nilai berterima kasih. Mari kita tengok apa yang murid akan dapat melalui unit kali ini. Yang pertama, murid akan dapat mengetahui tentang keunikan rakyat Malaysia dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang kedua, kepentingan keunikan rakyat Malaysia. Yang ketiga, cabaran keunikan rakyat Malaysia. Yang keempat, strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Yang kelima, perasaan apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Dan yang terakhir, amalan mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam kehidupan harian. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Punjabi, Kadazan Dusun, Iban, orang asli, Baba dan Nyonya, Portugis dan lain-lain. Setiap kaum menganuti agama dan kepercayaan masing-masing, antaranya termasuklah Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan animisme. Okey, animisme ni adalah satu kepercayaan di mana dia mempercayai roh dan juga sesuatu objek tu hidup. Okey, animisme. Kepelbagaian ini tidak menghalang rakyat Malaysia untuk menerima dan menghormati norma dan budaya kaum lain. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dan keamanan. Kepelbagaian ini menjadikan rakyat Malaysia unik di persada dunia. Jom kita tengok keunikan rakyat Malaysia. Okey, yang pertama kita ada kaum Melayu. Okey, disenaraikan dekat sini iaitu bahasa, makanan, pakaian dan juga perayaan yang diamalkan oleh kaum Melayu. Okey, bahasa Melayu, makanan nasi lemak, rendang, sate. Pakaian pula, orang Melayu akan memakai ataupun pakaian tradisional dia adalah baju Melayu dan juga baju kurung. Perayaan pula, mereka merayakan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha dan ada beberapa lagi perayaan yang disambut. Okey, jadi kat sini hanya diringkaskan sahajalah perayaan-perayaan yang disambut. Okey, kita tengok seterusnya apa keunikan yang lain. Okey, kita ada kaum Cina. Okey, kaum Cina ni kalau tengok bahasa dia banyak dekat situ. Kalau Melayu bahasa hanya satu bahasa, tapi kaum Cina dia banyak bahasa dekat situ. Okey, makanan, pakaian, perayaan pun berbeza. Kaum Melayu dan juga kaum Cina. Okey, ini saya terangkan secara ringkas sahajalah. Okey, murid-murid boleh baca penyataan yang telah dinyatakan. Okey, seterusnya kita tengok kaum India. Okey, ini pun ada 3 bahasa untuk kaum India. Makanan dia tosai, selain tu ada jugalah makanan lain. Okey, pakaian dan juga perayaan. Perayaan pun sama juga. Ini hanya disenaraikan beberapa sahajalah. Okey, ada lagi perayaan lain yang dirayakan. Okey, tapi kita cuma sebut sedikit sahajalah sebagai contoh. Okey, kita ada kaum Kadazan Dusun. Ini biasanya di Sabah dan juga Sarawak. Okey, ini pun satu keunikan lah. Biasanya kalau masyarakat di semenanjung Malaysia, mereka terkenal dengan kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Tapi kalau di Sabah dan juga Sarawak, okey, kita ada Kadazan Dusun. Ini juga satu keunikan. Okey, kalau tengok itu bahasa dia bahasa Kadazan Dusun lah. Okey, makanan dia, ada pakaian, perayaan. Okey, tengok perayaan di situ, ada perayaan Pesta Keamatan. Okey, ini salah satu perayaan yang mampu menarik minat orang luar untuk mengetahui kebudayaan dan keunikan rakyat Malaysia. Okey, kita sendiri pun di semenanjung Malaysia tertarik dengan perayaan Pesta Keamatan yang mereka rayakan. Okey,
Tengok yang seterusnya kita ada kaum Iban. Ini juga di Sabah dan juga Sarawak lah. Kebanyakannya di sana. Okey, perayaan kalau tengok kat situ perayaan Gawai Dayak. Okey, mereka merayakan perayaan Gawai Dayak. Ini pun salah satu keunikan lah, sama juga macam pesta keamatan tadi tu. Okey, yang terakhir kita ada kaum Punjabi. Okey, Punjabi ni kalau tengok ada orang cakap dia sama dengan India tapi sebenarnya berbeza. Okey, kaum Punjabi ni. Itu adalah bahasa mereka, makanan, pakaian dan juga perayaan. Okey, jadi murid-murid boleh untuk mengetahui dengan lebih lanjut boleh Google lah. Tengok bagaimana pakaian, macam mana rupa baju kurung, macam mana rupa dhoti. Okey, macam mana mereka merayakan pesta keamatan. Jadi kat situ kita nampak keunikan yang ada pada rakyat Malaysia. Okey, setiap rakyat Malaysia patut mempertahankan dan mengekalkan keunikan ini. Terdapat beberapa kepentingan dalam mengekalkan keunikan yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, generasi muda perlu menyedari kepentingannya agar keunikan ini dapat terus dipertahankan. Okey, kita tengok kepentingan keunikan rakyat Malaysia. Kenapa kita perlu menghargailah keunikan rakyat Malaysia dan apa kepentingan dia kepada kita dan juga kepada negara kita. Okey, kita tengok. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Okey, di mana rakyat Malaysia ni menerima persamaan dan juga perbezaan budaya. Tadi saya dah tunjukkan ada perbezaan 6 kaum. Okey. Bukan dari segi kaum saja, dari segi bahasa, pakaian, makanan, perayaan pun berbeza. Jadi perbezaan tu juga dapat memupuklah semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, hidup bersatu padu. Kita tengok kepentingan yang kedua, mengukuhkan kestabilan politik dan juga ekonomi negara. Okey, di mana keunikan tadi tu dapat menarik pelancong asing, macam tadi sebelum ni saya ada cakap, menggalakkan kemasukan pelabur asing. Ini juga dapat dari segi ekonomi lah. Okey. Alright, kepentingan seterusnya, melahirkan generasi baharu yang mengekalkan kepelbagaian budaya. Okey, meningkatkan kesedaran tentang kefahaman budaya pelbagai kaum dan juga kebudayaan tidak akan ditelan zaman. Okey, jadi maksudnya masyarakat ataupun generasi sekarang pun masih lagi mengamalkan dan juga mengekalkan kepelbagaian budaya itu tadi. Okey, yang keempat, mengekalkan keseimbangan antara kemajuan negara dengan warisan kebudayaan. Maksudnya memelihara jati diri. Walaupun negara kita maju tapi masih lagi mempertahankan dan juga mengekalkan keunikan budaya kaum masing-masing. Okey, tidak terpengaruh dengan budaya luar. Okey, mengukuhkan persefahaman antara kaum dan yang terakhir kita ada kepentingan dia menjadi kebanggaan negara. Okey, mencerminkan identiti negara serta meningkatkan imej negara. Seterusnya, keunikan kepelbagaian budaya rakyat Malaysia juga menjadi salah satu faktor tarikan pelancong ke negara ini. Namun begitu, dalam mempertahankan keunikan rakyat Malaysia ini, banyak cabaran yang perlu dihadapi demi keharmonian dan keamanan negara. Kita tengok cabaran keunikan rakyat Malaysia. Yang pertama, cabaran dari segi bahasa, di mana kepelbagaian bahasa yang tidak dapat difahami oleh segelintir masyarakat dan akhirnya menjejaskan komunikasi antara kaum. Okey, sebelum ni kita ada belajar tentang kepentingan ataupun bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi. Okey, saya terangkan bahasa kebangsaan tu menjadi bahasa pengantar antara satu sama lain. Maksudnya bila semua kaum menggunakan satu bahasa, jadi mudah untuk memahami komunikasi antara dua kaum yang berbeza. Okey, seterusnya kita ada cabaran dari aspek budaya luar.
iaitu budaya luar ni menghakis jati diri dan budaya sesuatu kaum. Okey, mudah dipengaruhi dengan budaya negatif dari luar. Contohnya budaya dari negara-negara luar dibawa ke negara kita dan akhirnya menghakis jati diri yang ada dalam sesuatu kaum itulah. Okey, seterusnya cabaran dari segi polarisasi kaum, di mana mencetuskan konflik yang berpunca daripada sikap tidak menghormati perbezaan adat dan kepercayaan kaum lain dan akhirnya mewujudkan sikap perkauman. Maksudnya sesuatu kaum ni, contohnya kaum India benci, tak suka amalan kaum Cina. Kaum Cina pula tak suka amalan kaum Melayu. Jadi perbezaan ni menjadi konflik lah, punca kepada sikap perkauman itu tadi. Jadi ini antara cabaran untuk kita mengekalkan dan juga mempertahankan keunikan yang ada pada rakyat Malaysia. Okey, kita tengok cabaran terakhir. Okey, cabaran sosial di mana perasaan taksub terhadap kebudayaan sendiri dan akhirnya kecelaruan identiti bangsa. Maksudnya dia terlalu taksub tu, terlalu fokus ataupun terlalu nak mempertahankan kebudayaan diri sendiri sehingga dia tidak menghormati kebudayaan kaum lain dan akhirnya akan menjadikan kecelaruan identiti bangsa. Ini juga antara cabaran keunikan rakyat Malaysia. Mungkin berbeza tu satu keunikan, tapi berbeza tu juga menjadi satu cabaran kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, bagi mengatasi cabaran tersebut, semua pihak patut bertanggungjawab dan memainkan peranan untuk mengekalkan keunikan ini. Sehubungan dengan itu, beberapa strategi perlu dilaksanakan bagi memastikan keunikan ini berkekalan. Okey, strategi ni macam langkah lah ataupun amalan. Okey, alright, kita tengok strategi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Yang pertama dari aspek diri, yang kedua dari aspek ibu bapa dan yang ketiga dari aspek kerajaan. Apa langkah yang perlu diambil? Okey, kita tengok dari aspek diri sendiri. Kita kena menerima dan menghormati keunikan semua kaum. Okey, tidak memandang rendah adat atau kepercayaan kaum lain. Kita menghormatilah. Okey, dia pun ada adat, kita ada adat. Dia boleh hormat kita, kenapa kita tak boleh nak hormat mereka? Okey, mengamalkan adat dan budaya dalam kehidupan harian. Ini antara strategi untuk mengekalkan lah. Kalau awak tak amalkan, macam mana nak kekalkan? Betul tak? Contohnya amalan memberi salam ataupun amalan makan di meja makan bersama-sama dengan keluarga. Kalau kita tidak mengekalkannya, kita tidak mengamalkannya, makan sendiri-sendiri, so macam mana kita nak mengekalkan keunikan rakyat Malaysia tu? Okay. Alright, dari segi ibu bapa pula, tanggungjawab dia adalah mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga. Jadi role model. Okay, kalau ibu bapa tak amalkan, anak-anak tak tahu. Jadi ibu bapa pun ada peranan masing-masing. Okey, yang kedua, mendidik anak-anak supaya menerima kepelbagaian budaya. Okey, dia mendidiklah supaya anak dia hormat budaya kaum lain. Okey, seterusnya membawa anak-anak untuk menyertai aktiviti kebudayaan pelbagai kaum. Okey, itu dari aspek ibu bapa lah. Kita tengok kepada aspek kerajaan. Apa peranan kerajaan pula? Okey, yang pertama, membanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan peringkat sekolah. Maksudnya peringkat bawahan lah. Budak-budak diperkenalkan dengan kesenian dan kebudayaan yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya memartabatkan dasar kebudayaan kebangsaan dan akhirnya mewujudkan muzium mini kesenian dan kebudayaan. So bila ada muzium ni, jadi masyarakat boleh mengetahuilah kepelbagaian yang ada dekat Malaysia. Okey, maksudnya dikumpulkan dalam satu tempat, jadi menjadi rujukan kepada rakyat Malaysia. Okey, setiap individu perlu mengenali dan menerima keunikan rakyat Malaysia agar perpaduan dan keamanan dapat dikekalkan. Dengan ini, semua pihak dapat hidup dengan perasaan gembira, bersyukur dan bangga tanpa mengira agama, bangsa, budaya dan bahasa.
Okey, kita akan tengok pengayaan pada muka surat 159. Okey, lihat gambar di bawah yang menunjukkan pelbagai keunikan di Malaysia. Okey, soalan 1. Terangkan keunikan pelbagai budaya yang ada di Malaysia seperti dalam gambar. Okey, ini yang saya nampak. Yang saya nampak yang pertama adalah wayang kulit. Ini satu keunikan bagi rakyat ataupun kaum Melayu terutamanya di negeri Kelantan. Okey, biasanya wayang kulit ni ditayangkan pada waktu malam sebab orang dulu dia tak ada televisyen. Jadi dia tak tahu bukan tak tahu, dia tak ada aktiviti pada malam hari. Jadi dia wujudkan wayang kulit ni, okey, di mana dia memainkan watak-watak berpandukan dengan menggerakkan patung-patung tu di belakang sehelai kain dan dipancarkan cahaya lah dari belakang. Okey, itu satu keunikan lah. Okey, gambar kedua saya tengok canting batik, tapi saya tak pasti adakah betul ataupun tidak. Sama ada canting batik ke, tenunan songket ke. Okey, kurang jelas lah. Tapi kalau canting batik ni salah satu keunikan jugalah. Okey, cuba nanti awak tengok macam mana orang buat mencanting batik. Okey, satu keunikan lah, dia akan guna lilin. Okey, pada luaran corak tu, dan baru dia masukkan warnakan menggunakan warna-warna yang sesuai dengan abstrak yang ada tu lah. Okey, yang ketiga saya tengok kaligrafi Cina. Ini merupakan salah satu budaya ataupun keunikan lah kaum Cina. Dia buat kaligrafi tu, kalau macam orang Melayu dia ada tulisan Jawi. Okey, kalau orang Cina ni kaligrafi Cina, dia akan menconteng menggunakan berus yang special lah untuk kaligrafi ni di atas kertas warna merah. Okey, biasanya kalau ada aktiviti-aktiviti di sekolah membabitkan pelajar Cina, biasanya mereka akan buat aktiviti inilah, kaligrafi Cina, pertandingan kaligrafi Cina. Okey. Alright, soalan 2, jelaskan perasaan anda apabila melihat keunikan hasil seni rakyat Malaysia seperti dalam gambar. Okey. Mestilah perasaan bangga kerana Malaysia mempunyai pelbagai keunikan yang mampu menarik minat masyarakat dunia, dan keunikan ini dari pelbagai masyarakat yang adalah dekat Malaysia. Itu datangnya keunikan tu. Soalan 3, apakah strategi yang dapat dicadangkan kepada kerajaan dalam mengekalkan keunikan pelbagai budaya di Malaysia? Terangkan. Okey, ini antara strategi yang saya bagi. Yang pertama, mengadakan pertandingan kesenian dan kebudayaan dari pelbagai kaum. Maksudnya semua kaum boleh masuk dalam satu pertandingan dengan mempersembahkan mereka punya kebudayaan dan kesenian lah. Okey, jadi dari situ kita akan tahu oh, ini kebudayaan masyarakat Cina, oh, ini kebudayaan masyarakat India. Macam itulah. 2, memasukkan isu kesenian dan kebudayaan dalam silibus pembelajaran sekolah. Okey, macam sekarang ni lah, berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan. Sebabnya biasanya kita nak pupuk ni kena dari awal lah. Jadi dari sekolah lah antara platform yang paling sesuai untuk kita menggalakkan masyarakat untuk cinta dan juga kekalkan kesenian dan kebudayaan yang ada. Okey, dan yang terakhir, memperbanyakkan rancangan yang memaparkan kesenian dan kebudayaan di media elektronik seperti televisyen. Bukan hanya fokus kepada drama dan juga hiburan semata-mata, tapi kerajaan perlu mengambil inisiatif lah untuk memasukkan rancangan-rancangan yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan. Okey, jadi saya rasa sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Okey, semoga bermanfaat dan sehingga bertemu lagi. Terima kasih.